sebab saya nak cerita pasal Meriam juga. Hari ini juga, yalah, ni BN lah, saya nak sebut kepada BN. Orang lain kau boleh bully. Bila dia tengok dalam 2 minggu berturut-turut ni, momentum kita makin deras. Saya tidak perlahan, tak slow lagi ni. Terus tiap-tiap hari tembak, tiap-tiap hari bongkar. Jadi dah hampir nak habis pilihan raya, mereka hilang punca. Dia tak tahu nak macam mana nak menangani kempen PKR dan Pakatan Harapan. Cara BN dia buat macam mana? Dia hantar SPRM untuk serbu dan juga tahan budak-budak saya. Dah 2 hari dah saudara-saudara. Saya sebenarnya tak kisah kalau dia tahan saya. Aku dah biasa masuk lokap, keluar masuk. Saya masuk politik dengan niat bahawa saya akan ambil segala risiko kerana saya tahu berani kerana benar. Dan lawan tetap lawan. Saya tak ada masalah. Saya pernah melalui yang saya hampir hilang segala-galanya. Saya hilang gaji yang besar. Saya hampir hilang kebebasan, jatuh hukuman 5 tahun masuk penjara. Saya dah melalui hampir hilang segala-galanya. Aku tak ambil pot lah. Tapi bila mereka kacau budak-budak cerdik Melayu, Cina, India umur 25-26 yang tak ada kena-mengena dengan politik. Ini budak-budak yang bekerja dengan saya, syarikat swasta saya bukan orang politik. Mereka budak-budak yang cerdik, balik luar negara, universiti terbaik, keputusan terbaik, ijazah kelas pertama daripada universiti terbaik dunia. Sepatutnya kita raikan dalam masyarakat kita. Bila kamu hantar SPRM, tahan soal siasat mereka sampai 7-8 jam sampai malam, bagi warrant yang membolehkan SPRM sita apa-apa, tahan siapa-siapa. Saudara-saudari, ini namanya buli. Tak cukup dengan semalam, hari ini sambung lagi. Dia ingat dengan buat yang begitu, saudara-saudari, saya akan takut. Saya tahu niat dia. Niat UMNO Barisan Nasional, PN sekarang ialah dalam masa berbaki 2 hari sebelum masuk mengundi, carilah apa-apa yang kamu boleh cari pasal Rafizi supaya kita boleh buat cerita kepada rakyat yang dia ni teruk. Dia makan duit. Dia pun jahat macam UMNO juga. Sebab dengan harapan kalau mereka boleh tunjukkan sekelumit pun, maka dia boleh kata yang Rafizi dedah pasal LCS, yang Rafizi dedah pasal Mangkubumi, pasal semua skandal-skandal, dan yang terbaru pasal skandal Meriam, ini semua bohong. Dia nak kata macam itu. Saudara-saudari, orang lain kamu boleh bully. Aku dah biasa turun naik mahkamah 11 tahun. Saya dah menang 14 kes mahkamah, saudara-saudari. Sebab itu hari ini saya nak beritahu kepada SPRM Azam Baki, semalam saya tak campur. Kamu tahan pekerja-pekerja saya, kamu bully mereka, kamu tanya benda bukan-bukan, tak apa. 7-8 jam pun aku bersabar. Hari ini aku hantar peguam. Sebab itu hari ini mereka datang, peguam saya ada, kami dah buat keputusan. Kalau kamu nak soal siasat, nak minta dokumen, nak cari, nak rampas apa, sila ikut undang-undang. Peguam saya telah memberikan surat, sebarang maklumat perkara yang kamu nak yang tidak mengikut undang-undang, jumpa kita di mahkamah esok. Kalau SPRM nak datang lagi, esok kita jumpa di mahkamah dahulu kerana undang-undangnya maklumat-maklumat sulit berkaitan pelanggan syarikat. Maklumat-maklumat sulit yang dikawal oleh kerahsiaan pelanggan, kerahsiaan bank, itu semua perlu dapat kelulusan dari mahkamah tinggi dahulu. Bukan kau boleh datang dengan bawa satu warrant, geledah dan ugut boleh tahan sesiapa. 1 hari lagi, esok kita jumpa di mahkamah. Lusa kita mengundi, lusa 1 hari lagi kempen. Hari Sabtu kita mengundi, saudara-saudari. Lepas menang pilihan raya, kami cari Azam Baki, insyaAllah, saudara-saudari.
Saya harap Azam Baki, saya tahu Azam Baki tengok ni. Saya harap bila Pakatan Harapan menang, kami cari kamu, kamu jangan nak salahkan adik kamu sekali lagi. Kan lepas ni dia jawab, saya tak tahu, ini adik saya yang bagi arahan ni. Kan? Baik, saya kita kembali sikit saja lagi mengenai kapal perang. Okey, sorry, I'm okay. Pasal kapal perang Pasal kapal perang kita dah cakap, rakyat kita, orang Melayu terutamanya, beralih kembali kepada Pakatan Harapan sebab kemarahan mereka mengenai kapal LCS. Kalau orang-orang yang bukan Melayu nak faham, kenapalah lepas kalah PRN Johor 6 bulan lepas, dalam tempoh yang singkat orang Melayu kembali kepada Pakatan Harapan. Sebab orang Melayu faham, gila UMNO Barisan Nasional Bersatu ni. Kamu curi duit biasa tak apa lagi, kamu curi duit kapal pertahanan negara. Dia mendedahkan negara kita kepada ancaman luar, dan yang paling bahaya, kita hantar anak-anak kita dalam tentera laut ni yang kebanyakannya adalah Melayu. Kamu nak suruh dia pergi perang dengan kapal buruk, oh gila. Sebab itu hari ini saya tunjukkan satu lagi, tak cukup dia dengan sakau duit kapal, duit meriam tentera darat pun dia sakau juga, saudara-saudari. Saya dah dedahkan bulan Oktober lalu bahawa projek 854 juta ringgit untuk naik taraf meriam artileri tentera darat telah diberikan secara rundingan terus kepada satu syarikat nama MA Analytics. Dia bagi rundingan terus satu hal lah. Dia bagi rundingan terus kepada syarikat umur 3 tahun. Baru 3 tahun. Tak pernah tahu apa dia pasal meriam. Syarikat budak-budak umur 20-an, 30-an. Pun tak apa lagi, saudara-saudari. Bila kita semak, ini sebenarnya syarikat yang berkait dengan timbalan Menteri Pertahanan sendiri, pimpinan kanan Perikatan Nasional, nama Ikmal Hisham Abdul Aziz, calon Perikatan Nasional di Tanah Merah. Saya sebut bulan Oktober, dia pandai nafi je lah, endak lah, saya tak terlibat lah, ini fitnah. Dia pun buat laporan polis. Saudara-saudari, sebab tu saya nak ucap terima kasih kepada abang-abang polis. Saya rasa polis pun dah bosan dah. Ikmal Hisham, bila saya dedah pasal meriam ni, buat laporan polis, aku tunggu jugalah polis panggil. Bila polis nak panggil? Kau nak kena rampas telefon lagi ke? Kan? Kau nak kena tangkap? Polis tak panggil-panggil. Saya dalam hati kata polis pun dah bosan dah. Polis pun dah tahu dah. Ini kes orang dedah pasal rasuah kamu. Kalau kamu tak bersalah, jawablah. Kalau Rafizi fitnah, samanlah. Apa yang bayar? Jangan gunakan polis. Jadi sampai sekarang, satu-satunya benda yang dia buat ialah dia lapor kepada polis. Polis pun bosan dah nak melayan semua. Saya tunggu, dia ingat aku lupa. Dia rasa agaknya lega. Okey, Rafizi tak sambung lagi. Okeylah, boleh masuk pilihan raya, nampak suci, menang sekali lagi kan. Hari ini saya tunjukkan secara terperinci bagaimana mereka menubuhkan syarikat demi syarikat yang berkait dengan MA Analytics. Tapi bila kita tengok satu persatu, syarikat-syarikat ini semuanya berkait dengan anak dia dan isteri dia. MA Analytics ada 2 pemilik, 50%. Seorang pemilik itu muda lagi, umur lebih kurang tak sampai 40 pun, nama Karim, Abdul Karim Hamzah. Bila tengok Abdul Karim Hamzah ni, kita tengok semua apa lagi syarikat yang Abdul Karim Hamzah ni ada. Dia ada satu syarikat bernama Ilhamin Sendirian Berhad. Tengok Ilhamin Sendirian Berhad, kantoi. Ada 4 orang pemegang saham. Seorang ni Karim Hamzah yang MA Analytics. Seorang lagi pemegang saham terbesar dalam Ilhamin, nama dia Ikmal Hazlan Ikmal Hisham, anak kepada timbalan Menteri Pertahanan. Saya ingat cukup sampai kat situlah. Tengok lagi seorang pemegang saham, nama Azmi. Semak, Azmi itu pula ada satu lagi syarikat. Dalam syarikat itu, seorang lagi pemegang saham terbesar ialah seorang yang bernama Norihan Ayub,
siapa Norihan Ayub, isteri Timbalan Menteri Pertahanan. Tengok seorang lagi nama Nazri, pemilik saham dalam Ilhamin. Semak semua syarikat yang Nazri ada, dia ada satu syarikat nama Hikmat Abadi Sdn Berhad, anak dia pemegang saham dalam itu. Semak alamat Hikmat Abadi, alamat yang sama yang digunakan oleh MA Analytics, di tempat yang sama, syarikat yang sama. Jadi dia nak pusing kat mana lagi? Zaman sekarang ini kita boleh semak saudara-saudari. Kalau nak tipu, belajar dari jodoh. Kalau tipu setakat koman-koman style JB ni, tak payahlah aku jumpa. Kecuali kau pergi buat kat luar negara, tu tak boleh buat apa-apa. Duduk kat China jauh-jauh, tu lain cerita sikit. Jadi sebab itu 12.10 saya kena tutup. Saya harap seluruh Malaysia, pengundi Melayu, Cina dan India faham tanggungjawab saudara-saudari seperti mana pengundi-pengundi di JB tunjukkan malam ini, bahawa tanggungjawab kita ialah letakkan kerajaan yang paling cerdik, paling baik, paling jujur, dan bukan sahaja mendamik dada mengaku bersih, tetapi berani mengisytiharkan harta sebab benar-benar bersih, saudara-saudari. InsyaAllah kita berbaki 2 hari dan insyaAllah saya doakan keadaan terkini kiraan kita akan menang 90 kursi. Saya harap dalam 2 hari lagi kita boleh buat lonjakan sampai kita melepasi 100 kursi, dan insyaAllah kita akan diberi amanah dan mandat untuk bentuk kerajaan baru menjelang minggu depan, saudara-saudara. Jadi kita tutup ramai-ramai untuk bakar semangat kita. Saya sebut ayuh, saudara-saudari sambut Malaysia. Saya sebut kita, saudara-saudari sambut dengan boleh. Saya tutup dengan pakatan, saudara-saudari sambut dengan harapan. Ayuh, 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 kita, pakatan, pakatan, pakatan. InsyaAllah kita jumpa di Putrajaya minggu depan. Sese, nandri, walakam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.